Perdana Menteri tegaskan pengecualian cukai UTAR kerana dasar kerajaan tidak kenakan cukai terhadap pendidikan bukan keuntungan. Anthony Loke belum terima writ saman berkait isu diesel, sedia berjumpa di mahkamah. Isu berbangkit berhubung isu RUU Mufti Wilayah akan dijawab Naim Mokhtar. GPAAK kemuka 12 tuntutan terhadap kerajaan susulan penahanan 96 ibu bapa kepada 174 kanak-kanak ditahan semasa op global. Menteri Luar sifatkan kunjungan kapal tentera China sebagai perkara biasa dan tidak perlu diperbesar. Hu Li sindir Perdana Menteri kerana tidak laksana reformasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Pengecualian cukai kepada Universiti Tunku Abdul Rahman UTAR yang dilapor berhutang sebanyak 83 juta dengan lembaga hasil dalam negeri LHDN adalah disebabkan dasar kerajaan yang tidak mengenakan cukai terhadap entiti berasaskan pendidikan bukan keuntungan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kelewatan kelulusan pengecualian cukai kepada UTAR itu berikutan universiti berkenaan masih berada di bawah Yayasan Tunku Abdul Rahman TAR yang belum dipisahkan strukturnya antara urusan syarikat perniagaan, komersial dan pendidikan. Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam ucapan perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian China Malaysia ACC-CCIM ke-78. Perdana Menteri sebelum ini dilapor memutuskan untuk melepaskan UTAR daripada pertikaian cukai dan denda. Laporan Sinchu Daily yang memetik sumber menyatakan tunggakan cukai dan denda berjumlah 83 juta yang dituntut LHDN ke atas UTAR akan dihapus kira. Timbalan Menteri Keuangan Lim Hui Ying sebelum ini berkata, menurut LHDN, UTAR tidak diberikan status pengecualian cukai, tidak seperti Yayasan Pendidikan UTAR yang mendapat pengecualian itu pada 1 Julai 2003 mengikut Seksyen 44-6 Akta Cukai Pendapatan 1967. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siufuk memaklumkan masih belum menerima writ saman daripada dua individu berhubung dakwaan diskriminasi dalam langkah kerajaan mengecualikan Sabah dan Sarawak daripada subsidi diesel. Katanya, beliau hanya mengetahui tentang perkara itu melalui kenyataan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali pada Sabtu. Beliau mengambil tanggungjawab sebagai menteri dan sekiranya mereka mahu menyaman, itu hak mereka. Anthony berkata beliau bersedia untuk berjumpa mereka di mahkamah. Terdahulu Armizan mengesahkan telah menerima writ saman berhubung pengecualian penyasaran subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak. Mereka menamakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, Armizan dan Anthony Loke serta kerajaan sebagai responden pertama hingga ke-6. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang isu berbangkit berhubung rang undang-undang RUU Mufti Wilayah Persekutuan 2024 hanya akan dijawab oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan media berhubung dakwaan Peguam Hak Asasi Latifah Foya bahawa RUU itu akan mengurangkan kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agama Islam seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Terdahulu Muhammad Naim menjelaskan bahawa fatwa yang diwartakan di bawah RUU itu hanya mengikat orang Islam sahaja dan terhad di bawah bidang kuasa negeri. Beliau berkata, rang undang-undang itu bertujuan untuk menyediakan peruntukan berkaitan mufti, penentuan perkara mengenai hukum dan doktrin syarak serta hal-hal berkaitan di wilayah persekutuan sahaja. Selain itu, katanya, penggubalan undang-undang yang bersifat pengawalan adalah ciri negara berdaulat dengan tiada individu bebas melanggar prinsip perlembagaan
Selain sekatan kebebasan seseorang tidak bermaksud hak asasi dilanggar kerana keabsahan hak asasi ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan. Jurucakap Gerakan Pulangkan Anak-Anak Kami GPAAK, Tun Faisal Ismail Aziz memberitahu gerakan itu mengemukakan 12 tuntutan terhadap kerajaan berikutan penahanan 96 ibu bapa kepada 174 kanak-kanak yang ditahan semasa OP Global. Katanya, pihaknya berpandangan terlalu banyak kecelaruan dan penahanan dibuat tidak mengikut undang-undang sehinggakan ada yang tersalah tangkap. Difahamkan antara tuntutan tersebut adalah kerajaan perlu memulangkan semula anak-anak ke pangkuan keluarga, mengambil tindakan tata tertib terhadap segelintir pegawai polis dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang salah tangkap dan memanipulasi ibu bapa. Dalam pada itu, Tun Faisal memaklumkan tuntutan lain adalah kerajaan perlu meminta Jawatan Kuasa Pilihan Khas Hak Asasi dan Kesaksamaan Gender Parlimen untuk menyiasat Ketua Polis Negara serta Ketua Pengarah JKM. Selain itu, katanya, kerajaan mesti memaklumkan ibu bapa tentang lokasi anak-anak mereka dan membenarkan sebarang pertemuan memberi akses kepada media dan GPAAK untuk melihat keadaan golongan terbabit di Pusat Tahanan JKM serta menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk menyiasat OP Global yang kelihatan semakin bercelaru. GPAAK juga menuntut Ketua Polis Negara, Pengarah JAIS dan Mufti Perlis untuk bertanggungjawab serta meletak jawatan. Begitu juga Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail serta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, kunjungan kapal tentera dari China ke Pelabuhan Pulau Pinang adalah perkara biasa dan tidak perlu diperbesar. Beliau berkata, situasi yang menyaksikan kapal perang dari negara seperti Australia, United Kingdom, Perancis, Jepun atau China yang berlabuh di Malaysia adalah perkara biasa dalam hubungan diplomatik dua hala atau pelbagai hala. Katanya, China merupakan negara terbesar rakan dagang Malaysia nombor 1 selama 15 tahun. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan sumbangan kepada warga emas, ibu tunggal dan rumah ibadat sempena Deepavali 2024 di Dewan Orang Ramai Rantau di Rembau. Ahli Parlimen Rembau itu berkata permohonan berhubung kunjungan delegasi China terbabit ke sebuah sekolah persendirian di Pulau Pinang juga telah dibuat secara rasmi kepada kementerian berkaitan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disindir kerana tidak menunaikan janji reformasi yang dilaungkannya sebelum ini. Menerusi wawancara bersama Mingguan Malaysia, veteran UMNO Tengku Razaleigh Hamzah mendakwa reformasi yang dilaungkan hanyalah kerana marah kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau yang lebih mesra disapa Kuli mendakwa walaupun sudah 2 tahun Datuk Seri Anwar memimpin negara, reformasi tidak dilaksanakan dalam mana-mana undang-undang atau peraturan. Terdahulu, Datuk Seri Anwar menolak dakwaan pelaksanaan reformasi perlahan dengan berkata, perubahan radikal hanya akan mencetuskan kemarahan dan tidak puas hati orang ramai. Katanya, sebab itu reformasi yang diperkenalkan oleh banyak negara di Eropah gagal. Kuli antara lain berkata, kerajaan belum memisahkan kuasa peguam negara dan pendakwa raya. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.